Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Firman Allah SWT dalam ayat ke-100 surah Al-Mu'minun, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi setelah setiap manusia kembali, iaitulah mereka meninggal dunia, kembali pada Allah, ruhnya berpindah ke alam baru yang namanya barzakh. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-100 menceritakan tentang kematian ini, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yang berarti di hadapan mereka adanya barzakh sehingga hari mereka dibangkitkan. Jadi barzakh ini dalam bahasa Arab, kalau kita perhatikan dalam kamus-kamus, contohnya kamus Lisanil Arab oleh Ibnu Manzur, ia bermakna satu yang terletak di antara dua benda, dinding. Perkataan itu kemudiannya digunakan sebagai istilah untuk menunjukkan sebuah alam yang berada di dunia dan juga di antara dunia dan juga akhirat. Ini namanya barzakh. Jadi alam ini menjadi tempat tinggal sementara bagi ruh manusia sebelum mereka dikembalikan jasad masing-masing pada hari kebangkitan. Jadi ini nama dia tempat tinggal sementara sebelum mereka dibangkitkan untuk yaumul hisab, yaumul taghabun, yaumul mahsyar, yaumul qiyamah. Ini nama dia alam barzakh. Imam Jahri, seorang pakar bahasa Arab ternama, beliau berkata setiap orang mati berarti dia telah masuk ke alam barzakh. Jadi hadis-hadis seringkali menyebut alam barzakh dengan sebutan alam kubur. Mungkin kerana memandangkan pada tubuh manusia pada waktu itu umumnya berada di bawah tanah. Padahal ruh manusia pada masa itu bukan lagi berada di dunia, melainkan telah beralih ke alam berikutnya. Jasad nampak ada kat situ. Walaupun jasad itu dalam perut ikan jerung contohnya, walaupun jasad itu dalam perut harimau contohnya, walaupun jasad itu dihempap oleh bangunan, tsunami, pada zahirnya kita nampak jasad itu hancur. Macam juga jasad hancur dalam tanah, demikian juga jasad hancur dimakan binatang buas contohnya. Tapi roh mereka semua akan balik pergi ke alam barzakh ni tadi. Ada juga jasad yang tidak rosak. Contohnya ketika Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu membuka negara namanya Madain di Parsi. Pada masa itu milik kerajaan Parsi. Parsi jatuh ke tangan umat Islam. Maka sahabat-sahabat Nabi, mereka, contohnya Musa al-Asy'ari, mereka menemui satu tempat yang berpagar, dan dalam pagar itu ada jasad seorang manusia yang besar, terbaring. Bila ditanya kepada orang-orang Parsi, rupanya mereka mengatakan itu Nabi Daniel. Nabi Daniel ni hayatnya lebih daripada 400 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Mungkin 800 tahun dan setengah riwayat mengatakan. Nabi Daniel ni dia macam Nabi Musa juga kisahnya. Pada masa negara Palestin itu dijajah oleh kuasa dari Parsi, maka Raja Parsi itu bermimpi macam Firaun bermimpi. Iaitulah dia melihat istananya dibakar oleh seorang budak lelaki. Maka dia bangun daripada tidurnya, diminta pada pentakwil mimpi. Mereka berkata, menandakan bahawa Bani Israel ini akan muncul seorang Nabi yang akan menggugat tuanku. Maka dia merasa cemas. Dia telah mengarahkan semua anak lelaki dibunuh pada tahun itu. Maka ibu kepada Nabi Daniel ini takut babynya diapa-apakan, dia hantar baby dimasuk dalam hutan. Jadi dalam hutan itu dia dipelihara oleh binatang-binatang buas seperti singa. Macam cerita Mowgli pula dah.
Tengok kita Mowgli. Anak-anak punya cerita tu kan. Maka Nabi Daniel alaihissalam akhirnya dijaga oleh singa. Macam Nabi Musa dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Jadi akhirnya Nabi Daniel ini membesar dan selamat daripada diapa-apakan oleh raja yang zalim itu. Maka Nabi Daniel, baginda, oleh kerana mensyukuri nikmat Allah atas penguasaan yang luar biasa diberikan kepadanya, macam Nabi-Nabi sebelum itu, Nabi Sulaiman sebagai contohnya, maka dia telah membuat satu cincin. Di cincin itu letak gambar dia dengan 2 ekor singa yang menjaganya masa dia kecil. Kemudian bila negara Parsi dapat tangkap Nabi Daniel ini, akhirnya raja yang berikutnya dapat tangkap Nabi Daniel, maka Nabi Daniel telah dibawa pindah ke Parsi dari Palestin. Dan Nabi Daniel ini mempunyai mukjizat macam Nabi-Nabi yang lain. Sampailah baginda mati dikurung dalam penjara di Parsi itu. Dia mati dalam penjara, dikurung. Dia dan juga Bani Israel ditangkap ketika melawan Raja Parsi, kemudiannya. Maka orang Parsi menjadikan Nabi Daniel itu jasadnya yang masih kuat, walaupun 800 tahun dia mati, tidak rosak jasadnya. Nabi-Nabi jasad mereka tidak dimakan oleh tanah. Orang-orang saleh contohnya, jasadnya tidak rosak dengan tanah. Orang hafaz Quran. Di negara kita pun kita pernah menyaksikan keadaan seperti itu, kan? Ada orang sebar-sebarkan berita itu, betul tu. Ada jasad orang dibuat highway di tempat tersebut, digali, matinya sudah puluh tahun tapi tidak rosak. Bahkan dia punya kain kafan yang menutupinya itu pun bersih, seolah macam baru semalam dikebumikan. Ada jenazah para syuhada di Palestin, di Bosnia ditemui tidak rosak, walaupun telah dikebumikan lebih 30 tahun lalu. Jadi Nabi Daniel ini akhirnya bila Abu Musa Asy'ari dan juga para sahabat mengesahkan itu memang Nabi Daniel, orang-orang Parsi kata, kalau kami tidak turun hujan, kami minta Tuhan turunkan hujan dengan keberkatan jasad ini. Orang Parsi itu mereka tidak ada agama, tapi dia banyak Tuhan, Tuhan mastermind, dia tetap menganggap Tuhan itu Allah juga. Jadi kalau aku kemarau, nanti mereka minta hujan daripada Allah itu dengan keberkatan jasad Nabi Daniel, mereka kata. Akhirnya Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu yang menjadi khalifah pada masa itu mengesahkan betul Nabi ada cerita tentang Nabi Daniel, kata Sayyidina Umar. Jadi dia dapat Allah SWT menjadikan jasad dia tidak rosak 800 tahun. Kemudian Sayyidina Umar telah merintahkan Abu Musa dan juga para sahabat yang terlibat dalam pembukaan negara itu untuk menggali 13 lubang liang lahat bagi tujuan mengelirukan orang-orang Parsi yang mana satu tempat pengkebumiannya. Jadi pada malam itu mereka telah menggali 13 liang lahat dan mengkebumikan jasad Nabi Daniel di satu daripadanya tanpa memberitahu di manakah yang sebenarnya itu. Jadi orang-orang Parsi tidak tahu yang mana satu. Kalau tidak, mereka akan menjadikan kubur itu kubur keramat nanti. Ditawaf di situ, dipuja dan sebagainya. Jadi Abu Musa Asy'ari mengambil cincin yang ada di tangan lelaki yang besar itu, ada gambar singa 2 ekor dengan gambar dia. Itu adalah Nabi Daniel. Bila tunjuk kepada Sayyidina Umar Khattab, Sayyidina Umar mengesahkan ini Nabi Daniel AS. Jadi kisah itu ada disebut oleh Imam Ibn Katsir. Jadi hadis-hadis yang menyebut tentang barzakh ini dengan sebutan kubur kerana memandangkan ghalibnya, lazimnya manusia faham bahawa seseorang itu dikebumikan dalam tanah, maka dipanggillah alam kubur. Padahal yang sebenarnya roh sudah pun beralih ke tempat lain, namanya barzakh. Jadi jasad saja yang tinggal di situ. Keadaan manusia dalam alam itu sangat menentukan nasib dan tempatnya di waktu kebangkitan nanti. Diriwayatkan daripada Uthman bin Affan bahawa beliau selalu nangis hingga janggutnya basah setiap kali berada di depan kubur. Seorang bertanya kepadanya, jika mengati syurga dan neraka Tuan tidak menangis, tapi bila mengati kubur Tuan menangis, kenapa? Beliau menjawab, Rasulullah SAW sabda, kubur adalah tempat akhirat yang pertama.
Kalau dia selamat di situ, maka tempat-tempat yang berikutnya akan menjadi mudah. Tapi kalau dia tersangkut di situ, maka tempat-tempat yang selepasnya menjadi lebih payah. Awwalu manzilin min manazilil akhirah. Itulah tempat persinggahan yang pertama. Kalau baik, baiklah. Kalau buruk, buruklah selepasnya. Beliau berkata, Nabi SAW sabda, tidaklah aku melihat satu pemandangan melainkan kubur lebih buruk daripadanya. Rumah besar, elok, cantik, bilik ada banyak, aircon lagi, makan enak-enak, tapi akhirnya akan masuk ke liang lahat itulah, kubur itu. Terus ada seorang usahawan Islam yang terkemuka sebelum ini telah meninggal dunia lebih 10 tahun yang lalu. Yang agaknya besar. Dia kata pada tuan guru saya, Tuan Guru Datuk Dr. Harundin, seminggu sekali dia bawa staff-staff key person yang ada, key personnel dia yang ada kat office tu, pergi ke kubur. Dia tunjuk, ni besok ni rumah aku, rumah kau pun kat sini. Jadi janganlah ambil benda yang haram. Jangan membiarkan diri kita terjerumus benda haram, kerana ini akhirnya jawab kat sini nanti. Ya, hari Jumaat jadi bawa staff-staff dia yang penting-penting ini pergi ke kubur. Ingat ni tempat kembali kita. Jangan terlibat dengan benda yang haram. Macam mana hebat rumah kita sekalipun, kita tetap akan dikebumikan di tanah perkuburan orang Islam. Tak ada orang yang sanggup, kalau dah mati nanti keluarganya sayang sangat kepada dia, gali kubur dalam rumah tu, gali kubur kat swimming pool dia, gali kubur kat pintu masuk dia, supaya semua orang dapat tengok tiap hari. Tak ada. Takkan ada orang sanggup buat begitu. Dia akan beralih, akan pindah, akan meninggalkan, walaupun dia tidak mahu. Jadi ini satu pengajaran. Ada setengah-setengah orang tertipu melihat orang-orang kafir itu yang mencantikkan tempat perkuburannya. Memanglah orang Islam ni sifatnya kena bersih, kemas. Kubur dikemaskan, betul. Sepatutnya begitulah, ya. Tapi jangan sampai terpedaya melihat orang-orang kafir itu, mereka ada kubur yang cantik, kena bayar mahal. Ada kawasan menghadap bukit, kawasan menghadap matahari, ada tempat, ada aliran sungai pula, tugu-tugu peringatan. Kawasan peringatan apa dipanggil? Sampai ada orang Islam bertanya di Indonesia itu. Saya baru pulang dari Indonesia. Di Indonesia ditanya, adakah boleh orang Islam dikebumikan di tempat orang kafir yang cantik itu? Ada orang bertanya, orang jahil lah, hartanya banyak sangat, dia tengok kubur orang Islam ni buruk-buruk, so boleh tak kebumi tempat orang Buddha contohnya? Mahal kan nak kebumi situ kan? Mahal beratus-ratus ribu. Dia ada kelas-kelas pula. Itu tak menjamin tau. Jangan ada orang berfikir kat atas kalau cantik, kemas. Ada pula yang bila meninggal dunia nak dikebumikan di tempat-tempat tertentu, dalam lokasi tertentu dalam Kuala Lumpur ini, terpaksa menipu bahawa dia duduk di tempat sekian, padahal dia di tempat lain, bagi melayakkan dia untuk dikebumikan di tempat yang banyak berlaku lakonan itu. Kuburan itu banyak pelakon-pelakon datang. Ini saya dengar dan telinga saya sendiri, bahawa ada orang merasakan kalau kebumi kat situ lebih baik daripada tempat lain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Cuba kita tanya diri kita balik, apakah perkuburan terbaik dalam dunia pada hari ini? Semua orang tahu Baqi' Al-Gharqad. Baqi' adalah tempat penguburan terbaik. Itulah para sahabat, isteri Nabi dan sebagainya. Dalam hadis menyatakan mereka yang mula-mula dibangkitkan di akhirat nanti. Tetapi para sahabat, bilangan mereka lebih ribuan orang dikebumikan di berbagai-bagai tempat dalam dunia. Ada yang mengatakan di China ada, di India ada, di Jordan banyak, di Palestin banyak, di negara Syria banyak, di Iraq banyak, di Mesir banyak. Kerana sahabat-sahabat ini, apakah mereka tidak tahu kebumi di Baqi' itu yang terbaik? Mereka tahu. Tapi tugasan dakwah itu memerlukan mereka untuk mati di tempat lain. Maka mereka dikebumikan di mana sahaja mereka mati.
Tapi ada orang yang tidak belajar di kalangan umat Islam, seolah-olah merasakan dikebumikan di tempat tertentu itu, yang glamour itu. Kan banyak lakonan dia buat di situ tak payah sebutlah aku mana kan. Sampai ada orang kena menipu untuk mengatakan dia penduduk tempat sekian-sekian, layakkan dia masuk kat situ. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak mati pun masih nak menipu lagi ke? Itu sebab salah satu nama akhirat ni dipanggil Yaumut Taghabun. Zalika Yaumut Taghabun. Zalika Yaumun Majmu'un Lahun Nas. Hari ini dipanggil hari Taghabun, iaitu hari manusia menyesal di atas ketertipuan yang dia buat. Ketertipuan ni maknanya dia sentiasa menipu orang lain dan dirinya sendiri. Contohlah, anak-anak tu satu hal lah, dia pergi ke masjid, dia tak sembahyang Jumaat pun, dia sembang main telefon. Balik sembahyang Jumaat, dia cakap pada mak dia sembahyang Jumaat. Budak-budak tak apalah, malam Jumaat je dia datang ramai-ramai nak makan. Budak-budak tak apa. Tapi masalahnya kalau orang tua. Betul kan? Jadi semua orang di akhirat akan merasa menyesal kerana ketertipuan yang dia buat. Banyak persesian paksu yang dibuat, mengisi borang, ditipu orang. Jadi orang begini akan merasa menyesal di atas ketertipuan diri sendiri. Taghabun tu makna ketertipuan. Pemimpin menyesal menipu rakyatnya. Betul. Rakyat menyesal kerana menipu pemimpinnya untuk isi borang tipu. Suami lagi banyak menyesalnya. Isteri banyak menyesalnya. Anak-anak banyak menyesalnya. Semua orang akan menyesal. Orang yang masuk syurga pun menyesal juga. Kerana kalau dia menyedari kepentingan sembahyang sunat sebelum subuh yang ditinggalkan itu, kalau dia melakukannya, dia dapat darjat satu lebih tinggi daripada yang sekarang. Menyesal juga. Orang mati syahid pun menyesal juga. Minta dikembalikan ke dunia untuk baiki kekurangan-kekurangan yang ada. Kalau orang mati syahid masuk syurga pun menyesal, apatah lagi orang biasa macam kita. Jadi lihat kepada perkara yang mengakibatkan Sayyidina Osman menangis tadi. Kerana Nabi menyatakan orang kalau masuk kubur ini ringan, mudah, maka selepasnya mudah. Tapi kalau sini ada masalah, selepasnya lebih berat lagi. Ya? Baik. Memikirkan keadaan kita di alam kubur sememangnya melahirkan kengerian kerana tempat ini penuh dengan ujian dan fitnah yang sangat banyak. Nabi SAW sabda, "Walaqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil quburi mithla aw qariban min fitnatid dajjal." Telah diwahyukan kepadaku, kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari, bahawa kamu akan menghadapi fitnah di kubur yang sama ataupun hampir sama dengan fitnah Dajjal. Dajjal yang dihadapi oleh orang yang hidup di dunia, yang akan menemuinya akhir zaman nanti, orang masuk kubur itu pun macam fitnah Dajjal. Maknanya sikit sangat orang yang lepas. Begitu dahsyatnya fitnah kubur. Fitnah pertama yang dialami oleh seseorang ketika mula-mula masuk kubur itu adalah himpitan kubur yang sangat kuat hingga mematahkan tulang-tulang rusuknya. Himpitan kubur tu sampai tulang rusuknya berceraga satu sama lain, bertemu. Semua orang sama ada mukmin atau kafir akan merasainya tanpa pengecualian. Sehingga kan Sa'ad bin Mu'az, sahabat Nabi yang sangat hebat, yang mati syahid itu, yang disambut 70,000 malaikat, ketika matinya bergetar arash kerana kedatangan rohnya, turut merasai himpitan kuat itu. Nabi bersabda, "Inna lil qabri dhaghtah, walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'ad bin Mu'az." Nabi bersabda, setiap kubur itu ada himpitannya sangat kuat. Kalau seseorang boleh lepas daripadanya, tentulah yang lepas itu Sa'ad bin Mu'az. Siapa Sa'ad bin Mu'az ni? Ni ahli syurga. Antara pemimpin di kalangan orang-orang Arab Madinah. Segak orangnya, tinggi, putih kulitnya. Seorang yang didengari kata-katanya. Seorang yang sangat berpengaruh. Seorang yang disayangi oleh pengikut-pengikutnya. Ini adalah Sa'ad bin Mu'az. Cerita masuk Islamnya sangat menarik. Sa'ad bin Mu'az ini
Ketika Nabi mengutuskan seorang murabbi, muallim, duta Islam ke Madinah untuk mengislamkan penduduk Madinah, namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Mus'ab ini jangan lupa ya. Mus'ab ni sahabat Nabi yang asal usulnya kaya. Tapi sebaik saja dia masuk Islam, ibunya memberhentikan segala bantuan untuknya, menyebabkan dia jatuh miskin. Sebelum Islam kaya, masuk Islam jatuh miskin. Maka Mus'ab pergi ke Madinah untuk berdakwah. Antara cabaran dia ialah Sa'ad bin Mu'az ini, ketua penduduk Madinah, tidak mahu bertemu dengannya. Kerana Sa'ad bin Mu'az telah pun diracuni fikiran dia oleh penduduk Mekah, bahawasanya jangan ikut Islam, Muhammad ini ahli sihir dan sebagainya. Jadi Mus'ab yang datang ke Madinah telah pun berusaha berjumpa dengan Sa'ad. Sa'ad tidak mahu bertemu dengannya. Sehinggalah satu hari Mus'ab berjaya menemuinya, berkata kepadanya, "Wahai Sa'ad, aku mendengar banyak kebaikan tentangmu. Engkau orang baik, engkau orang dihormati, engkau orang mulia, keluarga engkau hebat, pengikut-pengikut engkau ramai, kabilah-kabilah semua menyatakan ketaatan kepadamu. Engkau orang bijak. Bagi aku sedikit masa untuk bercakap denganmu. Aku yakin kalau ia baik engkau akan terima. Kalau ia bercanggah dengan prinsipmu, engkau tinggalkan kerana ia tidak ada baik padanya. Bagi aku bercakap denganmu. Engkau kan orang bijak." Saat akhirnya termakan kata-kata yang berunsur hilah yang bijak itu. Baik-baik aku dengar. Kau orang bijak kan? Kau boleh buat keputusan kan? Engkau boleh buat penilaian kan? Kata aku benar atau salah. Maka Sa'ad pun mendengar kata-kata Mus'ab, guru yang Nabi hantar ini. Mus'ab bercerita tentang Islam, kebaikan pada Islam, tak boleh syirik pada Allah, tak boleh buat dosa. Dosa itu maksudnya apa? Make it simple. Cerita pada orang bukan Islam ni cerita benda yang mudah untuk dia faham. Hidayah itu Allah bagi. Maka Sa'ad berkata, semua yang kau kata ni benar. Aku dah buat dah. Aku tak buat benda ni semua. Aku tak mencuri, aku tak berzina, aku tak itu, aku tak ini. Minum arak itu memang tidak bagus. Kalau begitu, mengapa aku tidak masuk Islam? Maka Sa'ad pun masuk Islam. Sekarang, daripada masuk Islam, jadi orang paling cinta Islam. Dia balik pada kabilahnya ramai itu dan berkata, "Apa pandangan kamu terhadapku?" Mereka berkata, "Engkau lah pemimpin terbaik, engkau pemimpin yang saleh, engkau orang bagus, engkau tak pernah menepikan kami, kau mengutamakan kami, segala kebaikan daripadamu, wahai Sa'ad." Sa'ad berkata, "Kalau begitu, kata-kata kamu, sebenarnya hari ini aku putuskan hubungan aku dengan kamu." Mengapa? Mereka bertanya. Sa'ad berkata, "Aku telah masuk Islam. Islam memisahkan kita. Engkau nak ikut aku, engkau kena masuk Islam." Pengikut-pengikutnya bertakbir beramai-ramai. Rupa-rupanya mereka dah masuk Islam lebih awal daripada Sa'ad. Tapi mereka belum terbuka hati untuk cakap dengan Sa'ad, kerana mendengar Sa'ad menentang Islam mereka awal. Ini hidayah Allah sampai kepada Sa'ad menerusi Mus'ab. Mereka bertakbir ramai, "Alhamdulillah Sa'ad, kami masuk Islam juga. Sebenarnya kami takut nak cakap dengan engkau, kerana melihat pemusuhanmu terhadap Islam sebelum ini, kerana engkau telah diracun pemikiranmu oleh orang-orang Mekah ketika menunaikan haji di sana. Orang Arab jahiliah mereka buat haji juga. Sebelum Islam mereka ada haji juga, tapi haji yang sesat lah. Jadi Sa'ad ini, bila Nabi sampai ke Madinah, dia antara juang Islam yang sangat hebat. Ketika Nabi nak pergi perang, dia berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kami tidak akan berkata kepada Rasulullah macam Bani Israel berkata kepada Nabi Musa mereka." Apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa? "Wahai Musa, pergilah engkau dengan Tuhanmu berjuang, kami tunggu kat sini, kemenangan datang nanti kami turut serta. Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Bani Israel Yahudi ini kata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, wahai Harun, pergilah berjuang dengan Tuhan kamu, kami tunggu kat sini, kemenangan datang nanti kami raikan." Baiklah. Penakut Yahudi. Kami sebaliknya berkata, "Wahai Rasulullah, pergilah bersama dengan Allah berjuang. Kami tidak akan mengkesampingkan kalian. Kami akan turut serta. Andai kalian masuk lautan api pun kami ikut." Kata Sa'ad bin Mu'az. Nabi gembira dengan Sa'ad bin Mu'az kata. Pemimpin yang hebat sebelum Islam, Islam datang pun memuliakan dia lagi sekali. Ketika berlaku pergeseran di antara orang-orang Mekah dengan orang Madinah, Muhajirin dan Ansar, iaitulah ketika Nabi mengagikan harta perangan perang Hunain kepada orang-orang Mekah, orang Madinah tak dapat apa-apa.
Golongan Ansar tak dapat apa-apa, sehingga tersebar fitnah di kalangan mereka berkata, tengok Muhammad, tengok Rasulullah dapat harta dibagi semua pada keluarga dia dari Mekah. Kita dapat apa? Dah ada jauh kita datang dari Mekah ke Taif ni. Dari Madinah ke Taif ni. Mekah dekat sikit. Orang Mekah dapat macam-macam, kita tak dapat apa. Macam mana cerita ni? Puak munafikun mula menaburkan fitnah. Maka Nabi menjadi sedih atas kata-kata itu. Nabi panggil semua orang Ansar. Mari sini orang Ansar semua. Orang Muhajirin tidak boleh ada di sini. Orang Muhajirin keluar. Maka Sa'ad datang jumpa Nabi, wahai Rasulullah, anda yang berkata perkara ini daripada kalangan keluarga saya, izinkan saya penggal kepala dia, wahai Rasulullah. Ya Allah, Sa'ad ini dia tak bagi pengikut-pengikut dia. Kabilah Ansar ada, dia panggil Aus dengan Khazraj. Jadi Sa'ad ini berkata, kalau ada pengikut saya di kalangan kabilah saya yang mengatakan perkara melukakan Rasulullah, saya akan bunuh dia. Berani dia cakap begitu pada Rasulullah. Allah, Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad ni punya pengorbanan banyak dalam Islam. Nabi kata, tenang Sa'ad, mari sini. Semua orang Ansar ni. Rasulullah pun bersabda, wahai penduduk Ansar, telah sampai kepada aku cerita kamu tidak puas hati pada pemberian-pemberian aku, kan? Wahai penduduk Ansar, kamu sebaik-baik orang menyokong aku. Ketika aku tiada tempat, kamu datang sambut aku. Ketika semua orang merangi aku, kamu lindungi aku. Sekarang aku memberi benda ini kepada orang Mekah kerana mereka baru masuk Islam. Kamu dah awal masuk Islam. Apalah nilai harta ini dibandingkan dengan akhirat, wahai orang Ansar? Kalau kita berpisah selepas ini, mereka akan bawa pulang kambing dan unta yang mereka dapat. Kamu membawa pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dapat harta, tapi harta itu tidak akan mengikut mereka masuk kubur nanti, wahai orang Ansar. Tetapi kamu nanti akan bawa pulang Rasulullah bersama kamu. Kalau mereka mati besok, harta itu tidak akan mengikut mereka masuk kubur, wahai Ansar. Tapi aku akan dikebumikan bersama dengan kamu. Mendengar kata-kata ini, maka penduduk Ansar pun menangis seramai. Mereka berkata, wahai Rasulullah, cukuplah, cukup. Kami terima pemberian Rasulullah. Kami tidak mempertikaikannya langsung. Cukuplah Rasulullah, kami tidak mahu harta dunia. Kami mahu Rasulullah pulang bersama dengan kami. Maka Sa'ad bin Mu'az ini sangat disayangi oleh Rasulullah di atas prinsipnya untuk Islam. Sa'ad bin Mu'az, kenali sahabat Nabi ni. Esok dapat cucu namakan Sa'ad. Moga-moga Sa'ad ini beri syafaat ke akhirat nanti. Ceritakan kepada dia tentang Sa'ad. Ribuan orang di kalangan sahabat Nabi ni macam Sa'ad. Kita tak kenal kadang-kadang masalahnya. Kita kenal Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Abdul Rahman. Tapi ada ramai lagi macam mereka yang tidak terkemuka, tetapi mereka terkenal di sisi Allah macam Sa'ad. Bila berlaku perang Ahzab, maka Sa'ad luka cedera parah. Perang yang terakhir menentang orang-orang Arab itu, Sa'ad luka cedera parah. Dan diminta kepada Allah, wahai Tuhan, kalaulah ini merupakan peperangan terakhir Rasulullah menentang orang Arab, orang Arab itu bangsa aku sendiri, maka matikan aku selepas ini. Kita dalam hidup, kalau menghadapi situasi yang sukar, penyakit contohnya, tidak boleh bertahan, kita boleh berdoa tau. Doa ni dibaca oleh ramai para ulama ketika mereka mengalami tekanan dan juga mengalami penyakit. Apakah doanya? Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Haji Makno, doa ni ada dalam buku doa tu Ada di situ Maksudnya, ya Allah, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Maksudnya, ya Allah, perbaikilah untukku agamaku yang menjadi pelindung hidupku. Perbaikilah untukku dunia yang aku hidup padanya. Perbaikilah akhirat yang akan aku tuju kepadamu nanti.
Jadikan dunia ini, jadikan kehidupan ini sebab bertambah-tambah baikku, amal salihku. Jadikan mati aku selamat daripada melakukan maksiat kepadamu. Jadi doa ni dibaca oleh orang macam Sa'ad kerana dia tidak mahu menyusahkan orang andai dia hidup. Kan ada orang kadang-kadang dia hidup dalam koma kan, tahun-tahun orang jaga. Kadang-kadang orang jaga tu tak tahan. Jadi sunat diharuskan untuk baca doa ini. Nanti saya bagi doa ni, Tuan Haji Muhammad Nur cek kalau ada dalam buku doa yang kita ada tu. Jadi doa ni kita bacakan kepada orang yang sakit, uzur, seolah-olah hidup dan matinya macam sama, takut-takut menyusahkan orang yang tinggal. Ramai orang baca doa ini. Antaranya Imam Bukhari baca doa ini. Ketika Imam Bukhari pulang ke Bukhara, Uzbek, maka orang di Bukhara itu menyakitinya, bertanya kepadanya soalan-soalan yang tak patut. Lalu Imam Bukhari tidak boleh bertahan di atas soalan-soalan yang merupakan tekanan itu. Lalu dia berdoa kepada Tuhannya, ya Allah, hidupkan aku kalau hidup ini menambah amal saleh, matikan aku sekiranya mati itu lebih baik untukku, dan berakhir segala kejahatan orang padaku. Mati dia dengan baca doa itu. Ada seorang budak daripada negara Arab, diceritakan ketika saya dengar kuliah ni dalam Masjid Quba, ada seorang budak lelaki dari negara Arab. Dia ni keluarganya kaya, maka ayah dia menghantar dia ke Amerika untuk belajar. Di Amerika dia nak belajar bisnes. Dia satu-satunya anak lelaki, yang lain semua perempuan. Tiba di Amerika, dia hidup jauh daripada batasan keluarga dan juga Islam. Tak ada orang nak kontrol dia. Maka budak lelaki bernama Muhammad ini perlahan-lahan terjebaklah dengan keseronokan hidup. Mak jauh, ayah jauh, budaya jauh, masjid jauh. Duduk di kondominiumnya, di apartmennya, mula dah berjinak dengan kawan-kawan, kehidupan mewah, bapak kaya. Kawan-kawan orang, kawan orang ajak pergi kelab malam. Dah pergi kelab malam, mula-mula minum biasa, lama sedap pula cuba test minuman haram. Akhirnya berkenalan dengan seorang pelayan kelab, seorang budak perempuan ni kerap datang ke kelab malam itu. Rupanya budak perempuan itu pun orang Arab juga. Arab dari Lebanon. Lebanon ada 50% orang Masihi, Kristian. Dia lari ke Amerika untuk dapatkan suaka politik dengan keluarganya 20 tahun. Maka budak perempuan ini berkenalan dengan Muhammad. Muhammad jatuh cinta dengannya. Lama kelamaan budak perempuan ni pun datanglah ke rumah Muhammad. Lama-lama tidur rumah Muhammad. Bas kedudukan mereka macam suami isteri, tak berkahwin. Satu hari budak perempuan ni berkata, Muhammad, kau cinta tak padaku? Ya, cinta. Kalau kau cinta, kau tukarlah namamu daripada Muhammad jadi Edward. Muhammad aku tidak suka. Maka Muhammad pun sanggup tukar namanya Edward. Lama kelamaan Muhammad ini agaknya cuitan iman dalam dirinya yang masih ada saki-baki iman itu. Teringat maknya telefon sekali. Rasa bersalah Muhammad ni. Dia rasa bersalah, dah tak semayang sekian lama, berbulan-bulan dah tak semayang. Dia teringat mak dia sedih, nangis. Malam itu dia bangun, dia semayang. Budak perempuan Kristian yang berada bersama dengan ini melihat Muhammad bangun semayang, dia menjadi hampa. Dia tak berjaya mematahkan keislaman Muhammad. Dia lari pada malam itu, menghilangkan diri, menaiki kereta, hilang. Tak balik dah 2-3 hari ke rumah Muhammad. Tiba-tiba satu hari selepas itu, Muhammad mendapat berita keluarga perempuan memanggilnya, menelefonnya. Berkata bahawa budak perempuan ini yang tinggal bersama dengannya aksiden dan mati di hospital. Kemalangan maut, mati. Datanglah Muhammad tengok mayat perempuan ini. Kami melihat hubunganmu dengan dia akrab dalam telefon. Muhammad pun datang tengok. Keluarga Muhammad bertanya padanya dalam satu sesi, Muhammad, kami nak kenal kamu sejauh mana hubungan kamu dengan budak perempuan ni? Muhammad kata, tak, kawan biasa. Ya ke Muhammad, dalam telefon ni nampak macam-macam ada ni.
lebih daripada kawan biasa ni. Muhammad tak mengaku, tak ada apa, tak ada apa. Tak apa, kami saja nak beritahu kamu. Sekarang si Mati suspected membunuh diri kerana dia rupa-rupanya seorang HIV. Dia adalah seorang yang mengalami, yang disahkan ada HIV AIDS. Muhammad dengar perkataan itu rasa macam terkejut amat sangat. Takut, bimbang, sedih, rasa nak bertaubat, rasa macam langit itu berkeping-keping jatuh atas kepalanya. Bumi macam nak menelannya. Muhammad balik dapat nasihat dari kawan dia kata pergilah buat medical check up Muhammad. Muhammad pergilah ke klinik untuk dapatkan rawatan. Doktor pun membuat satu ujian darah dan sebagainya. Tunggu ya, besok datang ambil jawapan. Allahu Akbar, besok pula. Tunggu, besok tak dapat jawapan, tunggu lagi 1 hari. Muhammad tak boleh tidur malam, tak boleh makan, serba-serbi tak kena. Teringat wajah mak dia, kakak dia yang ada di Saudi. Apa kata mereka nanti, macam mana aku nak balik, mana aku mati. Muhammad, budak lelaki ni, menunggu sehingga panggilan telefon datang dari klinik, mintanya datang. Madulah dia dengan ketakutan yang amat sangat. Namanya dipanggil jumpa dengan doktor. Doktor membaca sesuatu keputusan klinikal yang dibuat. Menanti manalah jawapan terakhir ni, macam mana ni. Akhirnya doktor baca yang terakhir sekali, HIV negatif. Muhammad sujud syukur dalam bilik doktor itu. Dia balik ke apartmennya, dia pun angkat barang-barang, kemas. Muhammad beli tiket balik ke Saudi hari itu juga. Takut dia, menyesal tak sudah. Dia takkan baliklah ke negara yang bahaya itu. Amerika ni kata fatwa para ulama, macam Dr. Yusuf Qaradawi sendiri, tak boleh pergi seorang-seorang. Kalau perempuan mestilah dia dah berkahwin. Kalau lelaki mesti pergi dengan isterinya ataupun dengan jemaah yang boleh memprotek imannya. Kerana Amerika ada sekali-kali. Ini fatwa khusus untuk negara Amerika, Eropah dan sebagainya. Maka Muhammad pulanglah ke Saudi. Ibu ayahnya gembira melihat dia pulang. Ibu ayahnya melihat perkembangan Muhammad daripada budak biasa-biasa, budak muda. Kini Muhammad balik berubah. Sembahyang berjemaah di masjid. Satu hari diminta izin daripada ayah dia untuk pergi ke Madinah untuk mengingati Quran yang dihafal balik semula. Ayah ibunya pun kagum. Hebat Muhammad di balik Amerika jadi wali Allah ni. Dulu tak macam tu, dulu biasa je budak-budak muda kan. Macam anak-anak kita juga biasa. Ajak sembahyang, dia atas sembahyang, panggil makan, dia sibuk dengan game dan sebagainya. Kini Muhammad jadi seorang yang baik. Subuh di masjid, malam ada tahajud. Mak ayahnya bangun awal tengok dia tahajud. Rupanya lebih sebulan dia duduk kat Madinah, tak mau pulang ke Riyadh. Maka ayah maknya pujuk, Muhammad baliklah nak. Di sini pun ada ustaz juga, ada masjid juga. Ayah perlukan kau masuk, ayah dah tua dalam bisnes ni. Muhammad pulang. Muhammad pun pulang. Imannya makin kuat, tahajudnya makin banyak. Satu malam Muhammad bangun tahajud. Mak ayahnya sedar, kira pukul 3 pagi, 4 pagi tu. Mereka bau harum. Apa bau harum ni? Agaknya Muhammad membeli bakhur dari Madinah yang dibakar dengan orang Arab itu. Gaharu itu yang baunya wangi tu. Agaknya ada keluaran terbaru katanya. Ayahnya pun tak pernah hidup macam tu harum. Ayah ibunya. Akhirnya bila dekat subuh, ayahnya datang ketuk pintu biliknya. Muhammad bangun nak? Subuh, jom kita pergi masjid. Macam biasa. Muhammad tidak menyahut. Akhirnya bila dibuka pintu, Muhammad sudah mati dalam sujudnya. Ini cerita diceritakan di Masjid Quba. Muhammad mati dalam sujudnya. Inilah doa Muhammad yang kita belajar tadi. Kerana dia takut imannya kembali melakukan perkara-perkara maksiat, dia doa pada Allah, biarlah mati dalam iman. Lebih baik mati daripada hidup kaya raya dan boleh terjebak lagi sekali buat maksiat. Kerana maksiat itu dia mengheret. Orang melakukan maksiat ni sukar baginya untuk kembali, kecuali iman dan taubat.
Dia keseronokan itu adalah berpaksi kepada syahwat hatinya. Nangislah mereka sekeluarga. Muhammad mati ketika tahajud. Walaupun dia pernah berdosa dan mengetahui dosanya banyak, dia punya Tuhan yang Maha Pengampun. Ibu itu membaca diary Muhammad. Itulah cerita yang dia tahu sebenarnya. Rupanya Muhammad tersilap ketika pergi Amerika, pilih kawan. Muhammad rosak. Tetapi dia tahu balik kerana kesan doa ibunya tak berhenti-henti supaya dia jadi orang baik. Dan Allah pilih dia ketika dia bangun tahajud. Itu menandakan Allah mengampunkan dosa dia. Jadi ada doa yang kadang-kadang orang tu baca, Allah makbulkan. Contohnya doa yang kita belajar tadi, andai penyakit itu berlanjutan dan bimbang menyusahkan, boleh baca doa itu. Ada dalam kitab Al-Azkar oleh Imam Nawawi. Tajuk dia, meminta kematian sekiranya bimbang kehidupan itu menyusahkan. Baik. Jadi Sa'ad bin Mu'az yang kita ceritakan tadi, diminta pada Allah untuk mati dan Allah matikan dia. Tapi sebelum dia mati itu, ada satu peristiwa berlaku, iaitu Nabi menyuruh para sahabat untuk mengejar orang Yahudi yang telah pun khianat kepada perjanjian Madinah. Bila berlaku perang Ahzab, musyrikin datang mengepung Madinah, maka orang-orang Yahudi seperti biasa khianat pada perjanjian itu, dia menolong orang kafir itu. Nabi menuntut bela di atas pengkhianatan tersebut. Nabi suruh para sahabat untuk pergi buru orang Yahudi, dapatkan mereka. Kenapa pergi menyokong musuh-musuh Islam padahal ada perjanjian telah dibuat? Sifat orang-orang kafir ni daripada dulu sampai sekarang amat sedikit di kalangan mereka yang patuh kepada janji. Kena ingat tu tuan-tuan. Yang muda-muda nak bagi sokongan kepada orang kafir, ni tak masuk mana tau, jangan marah tau. Ni cerita betul daripada dulu. Sikit sangat orang Yahudi, orang-orang kafir yang ikut pada janji. Sikit sangat. Jadi akhirnya apa yang berlaku, orang-orang Yahudi itu berjaya ditangkap, dikepung oleh Rasulullah dan para sahabat. Orang Yahudi merayu kepada Rasulullah, Muhammad, kami tahulah kami akan dihukum Muhammad, tolonglah jangan hukum kami. Tuan jangan hukum kami, wahai Muhammad. Wahai Abul Qasim, jangan hukum kami. Abu Bakar pun tak boleh, Umar pun tak boleh. Dia minta pula pada Nabi. Habis siapa yang kamu nak hukum kamu di kalangan sahabat-sahabatku ini? Orang Yahudi mengatakan Sa'ad bin Mu'az. Kerana Sa'ad bin Mu'az ni sebelum Islam, dia punya hubungan yang baik dengan Yahudi. Dia berniaga, dia businessman. So kena berniaga dengan orang Yahudi. Yahudi business kan, tak dapat elak. Mereka menyangkakan Sa'ad bin Mu'az ni sebaik-baik manusia, tentulah tidak akan hukum mereka. Dia minta Nabi, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, janganlah hukum kami. Tuan, Abu Bakar, Umar ni adalah orang-orang Islam yang sangat tegas. Bagilah Sa'ad bin Mu'az yang hukum kami, wahai Muhammad. Mereka menyangkakan Sa'ad bin Mu'az akan lepaskan mereka. Sa'ad bin Mu'az tengah sakit, menderita pada masa itu, perang Khandaq yang dia cedera parah kan. Maka dia dipapah datang. Rasulullah panggil, minta sahabat-sahabat bawa Sa'ad bin Mu'az datang. Baik, kamu nak dia hukum, baik, aku panggil dia sekarang. Maka Sa'ad bin Mu'az pun dipapah oleh para sahabat untuk datang bertemu dengan Nabi dalam majlis yang penting itu, kehakiman. Wahai Sa'ad, kamu punya hubungan yang baik dengan golongan Yahudi ni. Yahudi pun ada tribes dia, kabilah-kabilah dia. Jadi sekarang mereka minta atas persahabatan kamu dengan dia untuk buat keputusan kepada mereka, wahai Sa'ad. Sekarang keputusan itu kami nak dengar. Apa Sa'ad kata? Apa agak? Apa Sa'ad kata, tuan-tuan? Sa'ad kata yang lakinya pancung, yang perempuannya jadi hamba saya, anak-anaknya jadi anak kita. Terkejut Yahudi mendengar kata-kata yang sangat tegas, tuan-tuan. Dia ingat Sa'ad tentulah melepaskan mereka kan. Sa'ad kata, yang lelaki pancung. Kerana berapa kali mereka buat ni, Rasulullah. Rasulullah kata, sungguhnya Allah dan Rasulnya redha dengan keputusan Sa'ad. Maka lelaki-lelaki Yahudi pancung paling. Itu saja balasan yang sesuai. Pancung kepalanya. Maka itulah keputusan Sa'ad. Kemudian selepas itu beberapa hari Sa'ad meninggal dunia. Sa'ad yang kita ceritakan sekarang, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Pada hari matinya, nangis Nabi SAW. Mati seorang yang saleh.
Dan Nabi berjalan terjengkit-jengkit di atas ibu jari kaki, jari-jari Nabi kaki. Para sahabat tanya, wahai Rasulullah, mengapa Rasulullah berjalan begini? Rasulullah kata, terlalu banyak malaikat turun, sayap-sayap mereka dihamparkan. Aku takut terbiak sayap-sayap mereka itu. Dan bergegar arasy Allah matinya orang salih macam beliau. Bergegar arasy Allah. Kerana semuanya gembira menanti kedatangannya. Nabi bersabda, kamu tahu tak, sapu tangan yang diberi pada Sa'ad di syurga lebih baik pada dunia dan sisi kandungnya. Ni tuan-tuan, ni tisu ni. Dia macam ni sapu tangan kan. Sapu tangan yang diberikan kepada Sa'ad itu ke akhirat lebih baik pada dunia dan sisi kandungnya. Allah Tuhan, saya baca hadis yang saya sedih. Kerana kita ni hati melekat sangat dengan dunia. Dia melihat segala perkara itu pada kebendaan. Tapi Rasulullah telah bersabda, Sa'ad diberikan sapu tangan di akhirat lebih baik pada dunia sisi kandung. Dan Nabi bersabda lagi, bumi ini mempunyai himpitan. Dan semua orang tidak akan terlepas. Sehingga Sa'ad yang mulia ini pun akan dihimpit oleh kubur. Tetapi himpitan kubur untuk orang macam Sa'ad adalah seperti pelukan seorang ibu yang lama tak berjumpa dengan anaknya. Pelukan tanah untuk orang macam Sa'ad yang saleh ini seperti pelukan ibu yang lama tak jumpa anak. Tapi pelukan tanah untuk si munafik sampai tulang-tulang rusuknya bertemu satu sama lain. Jadi itu sebab Nabi telah bersabda, semuanya kubur memiliki himpitan. Andai seorang itu boleh selamat, maka yang selamatlah Sa'ad. Mengenai sebab himpitan itu terdapat berbagai tafsiran ulama. Salah satunya diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya daripada seorang ulama tabi'in bernama Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Katanya tanah ini ialah ibu manusia. Daripada tanah mereka diciptakan, lalu kepadanya mereka akan kembali. Apabila seorang dikembalikan ke tanah, dia segera meluknya. Bak seorang ibu yang sekian lama tak berjumpa dengan anaknya. Jika orang yang taat kepada Allah, bumi meluknya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Jika dia seorang pendosa, maka tanah akan meluknya dengan kasar kerana kebencian dan kemarahan daripada Allah SWT. Imam Suyuti berkata dalam Syarah Sunan Nasa'i, ucapan Abu Qasim As-Sa'di, tiada yang selamat daripada himpitan kubur sama ada dia orang salih ataupun pendosa. Namun beza muslim dengan kafir lamanya himpitan itu. Seorang muslim merasakannya ketika pertama kali dimasuki kubur, lalu tanah akan kembali merenggang selepas itu. Ini adalah penjelasan para ulama. Ulama ni kadang dia buat penjelasan, kita pun tak tahu manalah sumber dia ambil. Barangkali kerana dua sumber. Yang pertama, bacaannya yang banyak. Yang kedua, kerana Allah bagi ilham padanya. Ilham ini kerana ketakwaannya, iaitu Allah menyatakan dalam Quran, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Orang ini takwanya tinggi pada Allah, maka Allah beri padanya ilham-ilham yang tidak diberi kepada orang biasa. Maka ulama-ulama ni menulis dengan iman, dengan ikhlas, maka Allah beri kepadanya cetusan, idea-idea, ilham-ilham. Baik. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, bila seorang diletakkan dalam kubur, para pengantarnya telah kembali sehingga dia mendengar derap langkah mereka. Pada waktu itu datang dua malaikat mendudukkannya. Kedua-duanya berkata, bagaimana pendapatmu tentang lelaki ini? Maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dia seorang mukmin, dia menjawab dengan tegas, aku bersaksi dia adalah hamba Allah Rasulnya. Kedua malaikat itu berkata, lihatlah tempatmu di neraka. Allah telah menggantikan untukmu tempat duduk di syurga. Adapun kalau dia seorang munafik ataupun kafir, maka ketika malaikat bertanya kepadanya, apa pendapatmu tentang lelaki ini? Dia menjawab, aku tidak tahu. Aku hanya mengikut apa yang diucapkan manusia tentangnya. Kedua-dua itu membentak dengan kasar. Engkau tidak tahu dan tidak membaca. Dia lalu dipukul dengan pukulan besi di kepalanya, di antara dua telinganya. Dia memekik dan suaranya didengar oleh semua makhluk selain daripada jin dan manusia. Suara itu didengar oleh semua makhluk. Ayam, ikan, kucing, binatang semua dengar. Ada satu cerita dia dibawakan kepada kita, riwayat para ulama lah. Imam Syafi'i ini seorang imam yang warak dan saleh. Satu hari datang seorang anak muridnya mengadu bahawa kudanya tidak boleh
buang najis. Ini penyakit kembung yang berlaku pada binatang-binatang yang boleh bawa mati. Kuda kalau kena penyakit ini macam busung, perutnya besar. Lembu pun boleh kena. Kerbau pun boleh kena dan dia boleh mati kalau tidak diselesaikan. Maka anak murid kata pada Imam Syafi'i, tuan guru, saya kuda saya ni saya sayang, dia sakit, dah banyak tempat saya bawa rawatan tak dapat pulih. Imam Syafi'i kata, bawa dia datang kepadaku. Orang pun heran, apa Imam Syafi'i buat ni? Imam Syafi'i bawa kuda itu pergi ke kubur orang kafir bersama anak murid itu. Sampai di kubur orang kafir itu, kuda itu meronta-ronta. Dia mendengar agaknya orang diseksa dalam kubur itu. Meronta-ronta dia. Kuda yang ketakutan yang amat sangat. Dia meronta-ronta, akhirnya terkentut-kentut dia, terkeluar najisnya. Bolehlah dia penyakit itu. Lalu anak murid tanya kepadanya, wahai Imam Syafi'i, mana Syafi'i dapat idea ni? Dia kata dalam hadis bahawa orang yang kafir diseksa dalam kuburnya. Jadi aku memahami hadis ini, berarti binatang semua dengar siksaan. Dia ketakutan amat sangat dengan siksaan itu sampai terberak-berak dia. Sekian lama dia tak boleh berak, sekarang dia berak, dia lega lagi. Ini cerita dibawakan, wallahualam. Hadis ini mengandungi beberapa pengajaran penting yang perlu kita perhatikan untuk menyelamatkan kita daripada siksa kubur. Salah satu daripadanya kewajipan pelajari agama, terutamanya berkaitan dengan akidah, sehingga mencapai keyakinan dan kesaksian sepenuh hati terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mengabaikan hal ini hanya akan mengundang terhentikan mungkar dan nakir. Engkau tidak tahu dan tidak membaca. Artinya engkau tidak berusaha. Beberapa ulama hadis, antaranya Imam Badruddin Al-Aini dalam Umdatul Qari, Syarah Sahih Bukhari, mentafsirkan ucapan ini dengan berkata, engkau tidak pernah meyakininya dengan istidlal, iaitu fikiranmu sendiri, dan tidak pernah meyakini mengikuti penjelasan ulama dalam kitab-kitab mereka. Dalam erti kata lain, kita tidak boleh menterjemahkan ucapan ini sebagai engkau tidak tahu dan tidak pernah ingin mengambil tahu. Kita boleh menterjemahkan ucapan ini dengan berkata, engkau tidak tahu dan tidak pernah ingin mengambil tahu. Ya? Itu sebab bila orang belajar agama ni, ada satu cerita lawak di Mesir. Tuan guru mengajar kitab hadis Sahih Bukhari. Dia datang jumpa tuan guru. Apalah balik-balik cerita ni, tak ada cerita lain. Orang dah ke bulan dah. Sedap je ayat ni. Betul tak? Cerita orang dah ke bulan dah, kau cerita benda lagi. Tuan guru tu tak panti akal dia jawab. Orang itu ke bulan, kami belajar tentang Tuhan bulan itu. Mana lebih hebat? Orang baru nak kaji bulan, kami mengkaji tentang Tuhan bulan itu. Kami tidak jahil, kami tidak bodoh. Yang bodoh tu ialah orang tak pergi ke bulan dan tidak kenal Tuhan bulan itu. Engkau lah. Kan? Engkau kata kami bodoh, kami jahil, kami tak belajar apa-apa. Kami nak cerita kepada kamu, siapa orang tu hebat sangat dia pergi bulan? Kami bercerita tentang Tuhan bulan, kami pergi bertuhan bulan itu. Yang bodoh orang sepertimu, dia tidak pergi bulan dan tidak pergi belajar tentang Tuhan bulan. Yang mencerita bulan itu. Jadi, kita belajar benda-benda yang seperti ini untuk kuatkan iman. Kerana perjalanan kat dunia ni macam mana panjang pun dia akan berakhir. Yang kita risaukan selepas perjalanan itu, persiapan kita, itu sebab kita belajar. Nama imam, nama masalih, yang mana belum sempat buat, kita buat sekarang. Ya, walaupun satu benda yang boleh kita amalkan, alhamdulillah, syukur. Ada seorang pendakwah terkenal di tanah Arab. Dia dijemput ceramah. Katalah macam Maulid Rasul. Perjalanan dia nak pergi ke sana 800 km, mengharungi padang pasir ni orang alim ini. Dia pergi dengan sahabatnya. Pergi kamar yang jauh lagi. Bawa minyak dalam jeep itu. Tak ada stesen minyak. Dia sampai kat situ, dia berdakwah pada orang-orang Arab Badui. Arab Badui ni tak ada pendidikan macam orang asli ya. Dia tak ada universiti, tak ada apa. Hidup simple, makan kambing gitu je. Maka dia berdakwah, dia tengah bercerita tentang Islam, jemputan ketua kabilah itu, orang-orang duduk bersembang, bercakap, tak ambil perhatian. Dia pun balik, sedih dalam hati, dia fikir, Allah, penat aku berdakwah. Orang semua diam, tak ambil peduli ni. Tahun depan tiba musim yang sama, dia dipanggil lagi berdakwah di situ. Hatinya berkocak, berfikir, aku ni nak pergi ke tak nak?
pergi tempat orang bukan nak dengar ceramah pun, nak sembang je. Tapi kawannya kata, tuan guru pergi je lah, tak apalah. Saya teman tuan guru yang takut, kita pergi. Kita pergi je, orang jemput ni, pergilah, kita penuhilah. Kan? Maka dia pergi. Sampai kat situ, tak berubah juga perangai orang kat situ. Dia ceramah, orang duk sembang, tak ambil perhatian. Dalam hatinya fikir, sudahlah, aku nak talak 3 lah tempat ni, aku tak nak datang dah. Tak mau aku datang. Tahun depan jemput, sorry lah. Lepas ceramah, dia jamu makan style Arab. Dan dia pun naik jeep, dia nak balik. Itulah perjalanan jauh kena naik jeep. Tiba-tiba ada seorang tua datang jumpanya. Tuan Syekh, terima kasih Tuan Syekh. Tuan Syekh datang tahun lepas. Tahun lepas Tuan Syekh ajar saya satu doa. Tahun ini saya dapat satu doa lagi. Tahun lepas Tuan Syekh ajar doa, iaitulah Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Nabi bersabda pada salah seorang isterinya yang giat berzikir daripada lepas subuh sampai matahari naik. Nabi tanya, apa yang kau zikirkan? Dia cerita Nabi zikir yang diamalkan, Juwairiyah. Itu cerita pada Rasulullah SAW. Rasulullah kata, kalau kau ucap 3 kali zikir kau ajar ni, lebih baik daripada semua yang kau ucapkan itu. Kalau kita tak sempat lepas subuh, tak sempat baca Quran, ada kerja, nak pergi kerja, bacalah 3 zikir ni. Cuba ikut saya baca. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ya, Maha Suci Allah Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, sebanyak makhluknya, wa ridha nafsihi, dan sebanyak ridhanya, wa zinata arsyihi, seberat arasnya, wa midada kalimatih, sebanyak kalimah-kalimahnya, sebanyak nikmat-nikmat, sebanyak-banyak anugerah. Kata orang Arab laki tua ini kepada Tuan Syekh, Tuan Syekh Al-Arifi, saya ucap terima kasih, tahun lepas Tuan Syekh ajar saya doa ni, saya tak pernah tinggalkan satu hari pun sepanjang 365 hari ini. Tahun lepas Tuan Guru datang pada waktu ni kan, pada waktu itu saya amalkan sampai ini, saya tak tinggal satu sekali pun, tak tinggal. Allah tuan-tuan, nangis Tuan Syekh ni. Baru tadi dia terfikir tak nak datang lagi kan. Rupa-rupanya hidayah Allah ni tak perlu semua orang dapat. Memang itu bukan kerja kita. Tapi kalau seorang pun dapat amalkan, cukup lah. Kalau kita fikir semua orang boleh buat, boleh ikut, itu memang kuasa kelebihan Allah lah. Tapi Nabi-Nabi pun ada yang berdakwah seorang je ikut dia. Nabi cerita kan, nanti ke akhirat ada Nabi yang membawa ramai umat, ada Nabi bawa sedikit umat, ada Nabi bawa seorang je umat dia. Maka janganlah diukur kebenaran itu pada bilangan. Kalau kita mengukur kebenaran pada bilangan, maka kita akan zalim pada ramai orang-orang baik. Ramai belum tentu berkualiti, tapi yang dikira di sisi Allah adalah kualitinya, ikhlasnya. Jadi ini adalah usaha untuk memperbaiki diri. Jadi ringkasnya ucapan ini menunjukkan celaan kepada orang yang tidak pernah mengendahkan akidah dan syariat, sebagaimana kelakuan setengah umat moden pada masa kini. Dia tak peduli lah. Dia tak ada kisah nak belajar kebaikan. Kita rasa bilangan kita ramai hari ini kan. Agak-agak kalau pergi ke pasar pagi, pasar tani, mana lebih ramai kita kan? Agak kalau pergi ke mall-mall yang besar dalam Kuala Lumpur ni, siapa ramai? Tuan-tuan? Betul tak? Jadi inilah dia hakikat. Orang nak ikut kebaikan ni, dia pilih sebenarnya. Bukan Allah tetapkan memang mengikut ilmu Allah atas pilihan dia. Jadilah orang yang milih kepada kebaikan. Jadi bagi mereka
Kulit wajah jauh lebih penting daripada agama. Jika satu jerawat tumbuh di hidung atau di kedutan terlihat di bawah mata mereka, terasa dunia ni macam kiamat. Betul kan? Apa-apa sahaja akan dilakukan untuk menghilangkan jerawat dan kedutan itu. Namun bila akidahnya dipermainkan, dicabar, keimanan dipersoalkan, dia masih dapat makan dan minum dengan nikmat, seolah-olah tiada apa lagi yang perlu dilakukan. Inilah dia Islam. Orang semua pedulikan rupa paras, pedulikan kebendaan, pedulikan ke mana dia nak travel. Tapi keimanan bukan perkara penting pada ini. Oleh ramai orang kat luar sana. Maka kita jangan jadi macam mereka. Ya. Kemajuan teknologi pada masa ini hanya menjadi hujah mereka kerana dengan kemudahan internet, seorang memperoleh maklumat tentang Rasulullah dan Islam dalam sekejap mata. Maka tidak diterima sama sekali alasan yang mendakwa tidak tahu tentang Islam. Ini dengan sebab kemudahan internet, semua orang boleh kaji, boleh baca, boleh tahu tentang Islam. Ya, ada saya hantar video dalam Facebook menceritakan tentang seorang American duduk dekat Jeddah. Di Amerika dia sentiasa diceritakan keburukan Islam, betul kan? Lalu dia ditugaskan, kerjanya biasa-biasa je di Saudi, Jeddah. Setiap hari dia duduk dekat rumah penginapan dia, hotel ke apa ke, dia tengok kat bawah tu orang datang semayang kat masjid. Waktu-waktu datang semayang, baju putih semua. Heran di Amerika cerita tentang Islam ni buruk-buruk belaka. Satu hari pagi-pagi dia dengar azan itu berkumandang, sayu dia pergi. Dia nak masuk dalam masjid itu, seorang menegurnya dengan baik. Ada apa tuan? Boleh saya bantu? Orang Islam ni walaupun dia ada kelemahan, tapi bila melihat orang bukan Islam dia cair hati, betul tak? Betul kan? Hati dia cair ya. Kita pun melihat kawan-kawan kita macam dekat dengan Islam, kita rasa macam semacam je bagi perhatian pada dia, betul kan? Rahmahnya orang Islam pada bukan Islam. Maka orang Arab itu ajak dia masuk dalam masjid. Dia tengok orang sembahyang, sama je semua. Akhirnya dia pun tertarik. Dia minta Quran. Dia bagi padanya Quran terjemah. Dia baca Quran itu berkali-kali. Saya masuk dalam saya punya Facebook, tuan-tuan boleh tengok. Akhirnya dia mendapati banyak penjelasan yang tidak dapat dalam Kristian. Dia masuk Islam. Syekh Muhammad Hassan Didu bercerita di United Kingdom, cerita sekarang ni. Ada seorang doktor daripada Libya, doktor pakar di Hospital London. Sementarahan pun dia kawan dalam grup seorang doktor pakar berbangsa Yahudi ni sangat benci kepada Islam. Dia kata orang Islam ni pengotor dia. Pengotor orang Islam. Maka kawannya Libya ini berkata kepadanya, baik, kau jangan resis sangat. Kalau kau kata Islam kotor, kat mana bahagian paling kotor sekali pada manusia? Dia kata kaki lah. Maka doktor Libya ini mengajak dia pergi ke London Mosque, Masjid London, Masjid Kota London yang besar tu. Maka dia pun datang ikut. Dia tengok semua orang angkat sembahyang. Afrika angkat sembahyang basuh kaki, orang India Islam basuh kaki, orang Arab, orang putih semua basuh kaki. Dia pun terperanjat, aku kata orang Islam pengotor, tapi aku tengok bersih orang Islam. Maka fakta dia sendiri ragu, aku salah kata tentang Islam Tapi dia tunggulah kawan kat luar tu, dia duduk kat kursi duduk. Maka sembahyang pun mula, maghrib masa tu. Pintu masjid tutup, musim sejuk, dia duduk kat luar. Dia dengar bacaan tu, hati dia terasa tenang, lapang, seronok. Dia pun kuak sedikit pintu masjid itu, dia tengok dalam orang sembahyang. Dia pun tengok dekat pintu tu, badan dia tak masuk, kepala dia tengok. Lepas sembahyang, orang habis sembahyang, dia pun lekalkan duduk, buat macam tak tahu apa berlaku. Tunggu kawan kat luar kat tempat kasut. Tiba-tiba orang pun keluar di masjid. Semua orang nampak dia, semua orang peluk dia, cium dia. Oh Islam dia kan baik lebih kan. Dia salam, peluk, cium kepala dia pun heran. Habis kepalanya betul lalu dicium orang. Kemudian kawan dia Libya itu keluar, tengok orang semua mencium dia. Dia pun kata pada kawan dia, apalah gila orang Islam ni cium aku pula dia. Dia tak tahu aku Yahudi. Kawan Libya dia berkata, muka kau bersinar. Dia kata, kau betul dia. Jangan kau nak buat lawak. Dia kata, betul, muka kau bersinar. Aku pun terkejut tengok.
Dia bawa kawan Yahudi ni pergi ke cermin. Dia betul-betul melihat muka yang dia jenguk dalam masjid itu bercahaya kat susu. Yahudi ni cerita betul Yahudi. Dia pun mula kaji tentang Islam dan akhirnya jadi seorang pendakwa besar di London sekarang. Saya lupa apa namanya. Yahudi masuk Islam, dia doktor pakar dekat hospital London. Baik. Ini adalah hidayah Allah bagi kepada orang yang dipilih olehnya. Kita pun tidak tahu. Kita mohonlah kepada Allah supaya hidayah ini kekal dalam hidup. Terakhir, menyesallah sebelum menyesal. Jawapan sempurna untuk soalan mungkar nakir hanya dapat dilakukan melalui sekarang dengan cara menyedari kekurangan yang terdapat dalam diri dan dalam sikap beragama kita, lalu berusaha menyempurnakannya dengan bersungguh-sungguh. Mulailah menyesali kekurangan diri selagi penyesalan masih bermanfaat. Kerana bila kita telah kembali ke alam kubur, penyesalan sebesar mana pun tidak berguna lagi. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Hurairah berkata, Rasulullah sabda, "Ma min ahadin yamutu illa nadim." Qalu wa ma nadamatuhu ya Rasulullah? Qala in kana musinan nadima alla yakuna kaz izdat wa in kana musian nadima alla yakun naza'. Setiap orang meninggal dunia pasti menyesal. Para sahabat tanya, menyesal kenapa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, jika dia baik, dia menyesal kerana tidak menambah kebaikannya. Sebaliknya, kalau dia orang jahat, dia menyesal kerana tidak berhenti daripada kejahatannya. Maka itulah sebabnya kita kena berusaha untuk memperbaiki diri selalu. Doa yang boleh saya ajar tuan-tuan pada kali ini, mari kita sama amalkan. Kalau kita dah amalkan, alhamdulillah. Kalau belum, mari kita amalkan. Cuba ikut saya baca. Allahumma ghafirli zanbi. Allahumma ghafirli zanbi kullahu diqqahu wajillahu awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrahu. Allahumma ighfir li zanbi kullahu diqqahu wajillahu awalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrahu. Allahumma ighfir li zanbi kullahu diqqahu wajillahu awalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunkan bagiku dosa-dosaku, yang besar yang kecil, yang besar yang kecil, yang awal yang akhir, yang zahir yang batin. Ini antara doa Nabi paling banyak dibaca ketika sedang sujud, terutamanya tahajud. Ada orang kata tahajud baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ustaz, itu doa kita baca masa tengah kesusahan. Tidak ada riwayat pun menyuruh kita baca waktu sembahyang tahajud, waktu sujud. Tak ada. Yang ada yang ni. Jadi yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin itu dipanggil da'watul makrub, doa orang sedang kesempitan. Sekian setakat ini saja dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.